Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar pada hari ini. Okey, kamu sihat? Ya, alhamdulillah. Sihat semua? Ah. Sihat, alhamdulillah. Okey. Semua dah sarapan pagi ni? Dah. Dah. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, okey, boleh Ustazah minta Adam Irfan untuk bacakan doa? Okey. Silakan Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك ويسر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا وقولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أعوننا من العلم وزينا من الحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Adam Irfan. Okey, sebelum kamu dah bersedia nak belajar? Okey, dah. Okey. Dah ada buku teks kat sebelah? Okey, so sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, okay, Ustazah nak tayang satu video. Okey, kalau kamu tak dengar, kamu bagi tahu Ustazah ya. Okey. Rasulullah bukan suri teladan dalam aspek individu. Okey, pelajar nampak video ni? Nampak. Nampak. Okey, boleh dengar tak tadi suara? Dengar. Dengar? Okey, so sekarang ni Ustazah nak kamu tayang satu video. Okay, Ustazah nak kamu tengok video ni dan Ustazah nak kamu fikir apa yang kamu boleh dapat daripada video yang saya tayang ni. Dan urusan keluarga saja, tapi Rasulullah ya adalah sosok yang menjadi suri teladan dalam perkara kepemimpinan umat. Ya, tentu saja ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada uswah hasanah ya, teladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ya. Nah, tentu bagi seorang mukmin, muslim, muttaqin, ya, yang hidupnya berkomitmen, ya, beribadah pada Allah, yang membela hukum-hukum Allah, maka akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan. Jelas ayat ini menegaskan hal tersebut. Dan apa yang sesungguhnya dibawa oleh Rasulullah, apa yang harus kita teladani ya. Kita melihat bahwa risalah Islam ini adalah berbicara banyak aspek ya, mulai dari individu, kemudian juga peraturan dalam keluarga ya, pengaturan keluarga, begitupun kemudian hukum yang terkait dengan pengaturan di masyarakat dan juga bernegara, karena risalah Islam adalah risalah yang syamil dan kamil ya. Nah, karena itulah sebenarnya Muhammad Rasulullah SAW bukan hanya menjadi panutan seorang pribadi yang baik, seorang yang jujur, amanah, ramah, dan peka atau peduli ya terhadap orang lain ya. Tetapi juga Rasulullah Muhammad SAW adalah suri teladan yang harus menjadikan panduan bagi pemimpin, karena sesungguhnya Rasulullah tidak hanya sebagai nabi utusan Allah, tetapi juga menjadi seorang pemimpin umat Islam, menjadi kepala negara. Dan fakta ini ditunjukkan dalam kurun waktu yang panjang, dan sampai hari ini sirah itu pun masih dapat kita pahami, kita pelajari bahwa Rasul adalah seorang pemimpin, seorang kepala negara yang mengatur urusan umat Islam ya, yaitu mulai dari Madinah
ya. Bagaimana sifat-sifat pribadi beliau saat memimpin, bagaimana juga hak-hak rakyatnya dipenuhi, bagaimana Rasulullah menyelesaikan persengketaan, bagaimana juga kemudian Rasulullah menyiarkan Islam, mendakwahkan Islam, membawa kesejahteraan ya dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dan tugas Rasulullah sebagai pemimpin ini dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau. Kita bisa memahami dari tarikh khulafa bagaimana khalifah ya, karakter mereka ya, kemudian kepribadian mereka, kemudian tugas pelaksanaan tugas dan kerja mereka itu dijalankan dengan sepenuh tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dalam hal ini Islam telah menetapkan bahwa pemimpin itu harus orang yang bertakwa ya, harus orang yang selalu memberikan nasihat takwa kepada rakyatnya, dan pemimpin yang paling takut untuk menyentuh harta rakyatnya, harta sedikit pun, dan juga pemimpin yang selalu berkomitmen untuk melaksanakan semua risalah Islam agar seluruh umat manusia itu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat muslimah, hal yang perlu diingat bahwa Rasulullah bukan suri teladan dalam aspek individu dan urusan keluarga saja, tapi Rasulullah ya adalah sosok yang menjadi suri teladan dalam perkara kepemimpinan umat. Baik sahabat muslimah, kami memberikan kesempatan yang baik bagi antuna semua untuk menyampaikan kritik, saran, dan juga melontarkan pertanyaan. Dan jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah tanggapan, kritik maupun pertanyaan yang masuk, insya Allah akan kami tanggapi. Oke. Okey. Okey, berdasarkan video yang kamu dah tengok sebentar tadi, boleh tak Ustazah nak minta seorang untuk bagi tahu apa sebenarnya yang diperkatakan oleh Ustazah tadi berkaitan dengan Rasulullah ni, dia cerita tentang apa? Apa yang kamu faham berdasarkan video yang Ustazah tayang sebentar tadi? Aisyah Sofia boleh? Tak apa, cuba try. Try je. Okey, tak apa. Video yang saya tunjuk tadi, dia pasal kepimpinan Rasulullah. Lepas tu, Okey, boleh, bagus. Kepimpinan Rasulullah. Okey, ada lagi? Itu tak tahulah. Okey, tak apa. Okey, baguslah tu. Okey, kamu dapat point berkaitan dengan kepimpinan Rasulullah. Okey, saya nak tanya soalan lagi. Okey, boleh saya tanya Aish Naufal? Okey, apa yang kamu dapat daripada video yang saya tayang sebentar tadi? Nabi Muhammad ni dia punya kepimpinan tu dia memberi impak yang besar kepada masyarakat Madinah lah. Okey, bagus. Okey, betul lah tu. Okey, jadi apa yang kita dapat dalam video tadi menceritakan tentang kepimpinan Rasulullah SAW dalam memimpin tak kisahlah apa sahaja negara, menjadi seorang ketua, menjadi seorang suami, menjadi seorang individu ke arah kebaikan. Okey, jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkaitan nak sambung balik. Dulu kita dah belajar kan hijrah detik bersejarah, betul? Okey, di mana Rasulullah SAW daripada Mekah berhijrah ke kota Madinah. Jadi bila dah sampai dekat kota Madinah, Rasulullah SAW nak membina sebuah negara Islam. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Okey. Kita tayang slide Saza. Okey. Okey, ni apa ni? Ni gambar masjid apa ni? Siapa tahu ni masjid apa? Okey, Masjid Nabawi. Okey, dekat Madinah. Okey, yang ini apa? Piagam Madinah. Okey, piagam. Contohlah dia punya kita panggil gambar piagam Madinah. Okey, pernah dengar piagam Madinah sebelum ni? Nah, Pernah kan? Okey. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tentang kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Kamu boleh buka buku teks muka surat 167. Okey.
saya teruskan. Okay, insya-Allah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini, okay, Ustazah nak kamu semua faham. Okay, yang pertama sekali, apa tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina negara Islam? Okay, Rasulullah buat apa mula-mula sekali nak bina negara Islam? Kita akan tengok lepas ni. Okay, yang kedua adalah kita akan tengok kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW dalam 4 aspek utama dalam Rasulullah nak bina negara ni. Yang pertama dari segi ibadat, kita tengok macam mana Rasulullah SAW dari segi ibadahnya macam mana, dari segi aspek kemasyarakatan, dari aspek politik dan juga dari aspek ketenteraan. Jadi lepas habis kita belajar ni, kamu dah faham apa maksud, apa yang dikatakan dengan Rasulullah ni hebat memimpin dari aspek yang macam mana. Okay, 4 aspek pertama, ibadat, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Dan yang terakhir, kita nak ambil contoh, kita nak ambil pengajaran. Apa iktibar yang kamu boleh dapat sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, daripada kepimpinan Rasulullah SAW. Okey, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. 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 Okey, baiklah. Okey, ini apa dia ni? Peta. Kamu nampak tak slide kamu? Nampak tak di skrin kamu? Nampak. Nampak? Nampak ya? Okey, ni peta. Okey, yang warna kelabu ni, okey, warna kelabu ni adalah kawasan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Okey, yang warna merah ini, okey, nampak warna merah ni kan? Peta warna merah ni adalah kawasan pemerintahan zaman khalifah, iaitu zaman Khulafa Ar-Rasyidin lah. Okey, kita ada yang pertama sekali khalifah apa selepas kewafatan Rasulullah? Tidak Abu Bakar. Okey, bagus. Khalifah Abu Bakar. Yang kedua khalifah apa? Umar. Yang ketiga? Apa dia? Kuat sikit. Khalifah apa yang ketiga? Khalifah Uthman. Uthman. Khalifah Uthman bin Affan. Dan yang keempat adalah Khalifah Ali. Okay, ni zaman ni kawasan pemerintahan lah. Zaman Khulafa. Seterusnya yang warna kuning ni adalah lepas habis zaman Khalifah Ar-Rasyidin, zaman pemerintahan Khalifah Umayyah. So ni peta lah yang menunjukkan peta di Arab pada ketika itu, di tanah Arab. Ini adalah kawasan-kawasan pemerintahan kerajaan Islam pada ketika itu. Okey. Zaman pemerintahan kerajaan Islam. Okey, ni yang saya cakap ni. Okey, yang pertama sekali tadi Rasulullah SAW memerintah negara. Okey, selepas Rasulullah SAW wafat, okey, diturunkan kepada Khulafa Ar-Rasyidin. 4 Khulafa Ar-Rasyidin dah kita belajar kan sebelum ni. Okey, selepas habis zaman Khulafa Ar-Rasyidin, okey, terus kepada kerajaan Umayyah. Okey, selepas habis kerajaan Umayyah, terus kepada kerajaan Abbasiyah dan akhir sekali kerajaan Uthmaniyah. Ini zaman-zaman pemerintahan kerajaan Islam pada suatu ketika dululah. Okey. Okey, baiklah. Okey, tengok ni. Okey, yang pertama sekali, tindakan pertama Rasulullah SAW setelah berhijrah ke Madinah. Kan daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah pun berhijrah ke Madinah. Rasulullah membina sebuah negara Islam yang pertama dekat situ. Okay, kamu tengok poin yang pertama. Okay, yang pertama sekali Rasulullah membina apa ni? Masjid. Okey, membina masjid. Okey, bagus. Rasulullah bina masjid. Okey, baginda telah membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan pertemuan komuniti serta pusat ibadat. Okey, masjid pada ketika itu menjadi tumpuan lah. Semua orang nak datang masjid. Okey, nak berjemaah, nak buat majlis ilmu, semua dekat masjid. Kita berkumpul dekat masjid. Okey, yang kedua Rasulullah buat apa? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okay, golongan daripada Mekah datang ke Madinah dan dekat orang yang dekat Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar. Daripada Mekah golongan Muhajirin, dekat Madinah golongan Ansar. Okay. Muhajirin adalah orang yang Mekah yang berhijrah ke Madinah dan Ansar ialah penduduk tempat Madinah yang banyak membantu Rasulullah SAW ketika Rasulullah sampai di Madinah. Okay, itu step yang kedua Rasulullah buat. Okay, yang ketiga Rasulullah buat adalah menggubal piagam Madinah. Okay, piagam Madinah ni adalah specialnya piagam Madinah adalah piagam yang kita kata undang-undang lah, undang-undang bertulis yang pertama di dunia dan diakui oleh sejarawan barat.
Okey, kamu boleh tengok macam mana hebatnya Piagam Madinah ni boleh menyatukan golongan bukan Islam dan juga golongan Islam hidup dalam keadaan aman damai. Okey, perlembagaan yang berasaskan syariat Islam bagi membentuk daulah Islam. Dia ada 47 fasal, okey, separuh daripada Islam, golongan Islam dan separuh lagi antara Islam dan juga bukan Islam. Dan last sekali adalah langkah yang keempat Rasulullah buat adalah membina pusat perniagaan. Okay, Rasulullah mewujudkan sistem ekonomi Islam bagi menggantikan sistem ekonomi jahiliah yang banyak berunsurkan riba. Jadi dah zaman jahiliah kita dah tak nak dah riba-riba ni. Jadi Rasulullah nak satu ekonomi yang bagus antara umat Islam, kita berniaga dengan cara yang betul. Jadi wujudlah membina pusat perniagaan. Pasal-pasal umat Islam pun dibina pada ketika itu. Okey. Okey, boleh ingat apa tindakan pertama Rasulullah setelah sampai kat Madinah? Yang pertama kita buat apa? Yang pertama Rasulullah buat apa? Bina masjid. Masjid. Okey, membina masjid. Okey, yang kedua? Mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ya, betul. Mempersaudarakan muhajirin dan ansar supaya silaturahim tu berkembanglah. Okey, yang ketiga Rasulullah buat apa? Menggubal Piagam Piagam Madinah. Ya, betul. Gubal Piagam Madinah untuk menjaga kerukunan, kemakmuran penduduk Madinah pada ketika itu. Dan yang terakhir Rasulullah buat apa? Membina pusat perniagaan. Ya, betul. Membina pusat perniagaan. Alhamdulillah. Okey, dapat semua? Dapat Okey, baiklah. Okey, ni pembentukan asas negara Islam di Madinah. Okey, nak bentuk negara Islam ni ada empat langkah utamalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok pula. Kita Rasulullah dah bina negara, jadi kita nak tengok pula macam mana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam memimpin penduduk Madinah, penduduk Islam lah pada ketika itu. Okey, jadi kita akan bahagikan kumpulan kepada 4 kumpulan. Sekejap. Okey. Okey, jadi Ustazah akan bahagikan kamu kepada 5 kumpulan. Okey, 5 kumpulan. Yang pertama sekali adalah kumpulan politik, kumpulan ketenteraan, kumpulan ibadah, kumpulan kemasyarakatan dan iktibar. Jadi Ustazah nak kamu berbincang bersama dengan ahli kumpulan kamu untuk kamu buat sama-sama dengan ahli kumpulan dan kita akan bentang sebentar lagi. Okey, Ustazah akan bahagikan kamu dalam kumpulan. Okey, ada breakout. Ustazah dah bahagikan breakout room dekat kamu. Okey, kita ada 5 kumpulan dekat sini. Sekejap lagi bila je Ustazah dah buka bilik perbincangan, kamu berbincang bersama-sama dengan ahli kumpulan kamu dan Ustazah beri kebebasan kepada kamu untuk kamu buat dalam bentuk Canva ke, PowerPoint ke, ataupun kamu nak tulis note, nak buat peta minda. Okay, kebebasan kepada kamu ikut kreativiti masing-masing tentang tajuk yang akan kamu dapat. Ustazah dah assign kumpulan masing-masing. Ustazah buka, kamu berbincang. Boleh? Okey, boleh Okay, ada soalan tak? Sebelum Ustazah buka kepada bilik perbincangan. Tak ada Okey. Okey. Okey, dah masuk dah. Okey, Fawaz, admit. Okey, Utbah dah masuk bilik perbincangan? Belum lagi Sekejap
Takutnya aku. Allah. Apa tu? Okey. Ustazah dah tutup bilik perbincangan. Okey, boleh buka kamera semua? Boleh, boleh. Tak. Okey, baiklah. Okey, semua dah masuk. Okey. Lagi tak. Okey, jadi boleh Ustazah minta kumpulan yang pertama, kumpulan ibadah. Okey, silakan kumpulan ibadah. Ahli kumpulan kena buka kamera ya. Okey, silakan kumpulan ibadah. Mana kumpulan ibadah? Kumpulan ibadah Adam Irfan, Afika, Iris. Okey, dah boleh share screen. Siapa yang akan share screen? Sekejap, Ustazah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sikit suara Adam. Sakit dekat sikit, Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan? Boleh? Boleh. Pada hari ini kumpulan kami akan memperbincangkan dalam satu topik ibadah dalam tajuk kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Terus please. Ibadah ni pengikat hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Awak sebagai hubungan ni, maksudnya ada berkait rapat macam ibadah ni juga merupakan satu punca untuk kita menguatkan akidah dan kepercayaan kita kepada Allah SWT. Baiklah, asas dakwah Rasulullah merupakan usaha menyeru umat manusia agar beriman kepada Allah. Maksud kat sini, setiap apa yang Rasulullah nak cerahkan, memberi pencerahan kepada umat manusia, dia akan memberitahu pada seluruh umat manusia untuk mempercayai kewujudan Allah SWT. Dari isi yang pertama, merupakan kepimpinan Rasulullah dapat dilihat sewaktu bagi dia menjadi imam pada setiap solat fardu. Setiap solat subuh, setiap solat zuhur, asar, maghrib, isyak, setiap dari solat waktu solat fardu tu, Nabi Rasulullah sentiasa menjadi imam. Melainkan waktu dia sakit, sahabat-sahabat baginda akan menggantikan untuk menjadi imam pada waktu solat fardu tersebut. Okey, lagi 2 minit. Sebab nanti kumpulan lain tak sempat pula. Allah. Okey, dengar bagus. Jelas suara? Poin kedua, Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat berdakwah, tumpuan masyarakat untuk beribadat, menuntut ilmu dan menyelesaikan masalah. Jadi Rasulullah ni dia bina masjid untuk untuk benda-benda yang kita buat untuk kita untuk amalan ibadah lah. Jadi amalan ibadah tu je. Terima kasih. Okey, lagi? Boleh Mux.
Buka ni, buka mic tu. Dah mute. Okay, next. Siapa yang akan bentang ni? Boleh dengar Okay, Okey, Rasulullah, poin ketiga, Rasulullah mengutamakan solat fardu demi menguatkan akidah umat Islam. So basically daripada menuntut ilmu, menyelesaikan masalah, Rasulullah mengutamakan tempat masjid ini untuk mengutamakan solat fardu dan ni untuk menguatkan akidah umat Islam. Okey. Cepat baca next. Rasulullah beristiqamah menunaikan salat sunat dan qiyamul lail di rumah baginda sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah beribadat pada malam hari di surau dengan mengerjakan solat-solat seperti solat taubat, tahajud, witir dan lain-lain serta mengerjakan amalan membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa dan lain-lain. Baca next. Okay, cepat-cepat. Lagi 1 minit lagi. Kumpulan lain pula sekejap lagi. Ada 4 kumpulan lagi. Okay, yang terakhir. Rasulullah mengutamakan solat fardu demi menguatkan akidah umat Islam. Rasulullah beristiqamah menunaikan solat sunat dan qiyamullah di rumah baginda sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan ibadah Rasulullah merupakan kerana kesempurnaan akhlak baginda yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Spektrum ilmu. Kesungguhan Rasulullah dalam mendirikan qiyamul lail. Daripada Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah SAW menunaikan solat sehingga kelihatan bengkak kedua-dua kakinya. Maka Mughirah bertanyakan kepada baginda, mengapa engkau menyusahkan dirimu sebegini sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengampunkan dosamu yang lalu. Dan kemudian lalu baginda menjawab, afala aku na'abdan syakura. Yang bermaksud, adakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itu saja dari kami. Bagus. Okay. Masuk hadis ni. Okay, hadis ni nak cerita tentang bahawa Rasulullah SAW, walaupun kita tahu Rasulullah SAW tu kaki Rasulullah SAW. Cuba kita reflect balik diri kita kat sini. Adakah kita sentiasa melakukan amalan-amalan sunat seperti ni? Sedangkan Rasulullah tu dah memang maksum, memang dah tak ada dosa. Tapi Rasulullah SAW buat juga amal ibadah. Memang Rasulullah kita tahu memang dijamin memang akan masuk syurga. Tapi kita ni tak pasti lagi nak masuk syurga ke neraka. Jadi hadis ni nak kita reflect balik diri kita sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang lain boleh faham tentang ibadah kepimpinan Rasulullah dari aspek ibadah, macam mana Rasulullah beribadah, macam mana yang lain, masyarakat lain melihat Rasulullah sebagai contoh. Okey, boleh faham? Okey, terima kasih kumpulan 1. Okey, tepuk tangan sikit. Bagi reaction sikit. Bagus. Okey, kawan-kawan boleh bagi reaction. Alhamdulillah. Okey, next. Kumpulan yang kedua dari aspek politik. Ini saya nak minta kamu lajukan sikit lah sebab ni tak sempat. Okey. Ada love lagi. Okey, kumpulan yang kedua silakan. Okey, kumpulan kedua. Ustazah, politik ke kemasyarakatan? Politik dulu. Okey. Okey. Bagus, cantik slide. Okey, mana ahli-ahlinya? Buka kamera nak tengok. Okey, Qayyim, ada Hadif, ada Alif, Utbah. Mana Utbah? Okey, Utbah, Izul. Mana Izul? Okey, angkat tangan. Okey, silakan. Buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sekumpulan ingin mempersembahkan tajuk politik memacu kestabilan negara. Terdapat dua strategi politik, iaitu hubungan dalaman dan hubungan luaran. Okey. Hubungan dalaman, poin yang pertama. Rasulullah mengubal Piagam Madinah iaitu Perlembagaan Negara Madinah secara bertulis. Piagam ini dibina atas dasar tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Poin yang kedua, Rasulullah mengamalkan konsep syura dalam pemerintahannya. Baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta pandangan dan meletakkan keputusan secara bersama. Syura ni maksud mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepimpinan Islam selepasnya. Syura juga diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Hubungan luaran, peranan pertama, Rasulullah mengadakan perundangan dengan sebaik mungkin kabilah Arab di sekitar Madinah. Peranan kedua, Rasulullah mengikat perjanjian persahabatan dengan mereka atau sekurang-kurangnya perjanjian berkecuali supaya mereka tidak akan menyokong atau berperang untuk mana-mana pihak. Yang ketiga, Rasulullah sangat patuh kepada syarat-syarat perjanjian tersebut. Dan yang keempat, Rasulullah mengutus surat kepada kerajaan luar sekitar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Itu Okey, saja daripada baiklah. kami. Okey, cantik slide kamu. Okey, bagus. Okey, terima kasih kepada kumpulan politik. Okey, saya nak rumuskan sedikit. Okey, bagaimana kita melihat Rasulullah SAW memimpin dari aspek politik, Rasulullah jaga hubungan luar dan juga hubungan dalam. Rasulullah menggubal Piagam Madinah. Untuk apa? Untuk menjaga kerukunan masyarakat Madinah pada ketika itu. Rasulullah juga SAW buat apa? Okey, setiap kali mengamalkan syura dalam pemerintahan. Okey, kawan-kawan tadi berbincang. Okey, apa-apa kita nak buat keputusan tak buat sendiri, berbincang. Jadi berbincang keputusan, dapat kata sepakat, okey kita putuskan satu keputusan. Kita putuskan penyelesaian dia apa. Jadi inilah yang nak dikatakan dari segi politik tu, kestabilan negara terjamin, tak ada pun sebarang pertumpahan darah. So masyarakat pada ketika itu dapat hidup aman dan damai. Hasil daripada kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek politik. Okey, boleh semua? Dapat faham? Okey, meh kita bagi reaction dekat kumpulan politik ni. Okey. Okey, terima kasih kumpulan politik Utbah, Hanif, Hadif. Okey, next kumpulan ketenteraan. Kumpulan ketenteraan, silakan. Ya, salah. Nampak yang salah? Ya, okey, boleh. Nampak? Yang lain nampak? Nampak kan? Okey. Nampak. Okey. Kami akan membentangkan tentang aspek ketenteraan. Ketenteraan ini kewibawaan Rasulullah SAW dalam aspek ketenteraan dapat menjaga maruah agama dan keselamatan umat Islam. Terdapat dua tindakan Rasulullah secara umum iaitu mengutamakan perdamaian berbanding peperangan, menumbuhkan pasukan peronda untuk mendapatkan maklumat daripada musuh. So memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan berkemahiran dan ketenteraan. Terima kasih. Yang keempat ialah mengamalkan peperangan yang beretika seperti tidak membunuh orang awam dan tidak merosakkan tanaman. Yang kelima ialah mengetuai hampir kesemua peperangan dengan kemahiran yang tinggi dan meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Betul.
tindakan kedua secara strategi peperangan. Yang pertama, agakkan strategi peperangan untuk mengelirukan. Okey, teruskan. Kedua, bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh. Tak dengar lah. Haziq Ya, salah. Tak dengar lah Haziq. Yang kedua, bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah atau melarikan diri. Yang ketiga ialah tidak panik walaupun berada dalam situasi genting, malah terus bangkit menyusun strategi baru. Yang keempat ialah melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Contoh tindakan Rasulullah menyusun strategi baru sewaktu genting ialah di waktu medan peperangan Uhud. Suasana genting berlaku apabila kumpulan memanah meninggalkan lokasi mereka sehingga memecahkan barisan tentera Islam. Namun Rasulullah SAW menyusun strategi baru dengan membuat pertahanan di kawasan tinggi Bukit Uhud. Akhirnya tentera Islam dapat dikumpulkan semula dan kembali gigih menyerang musuh. Okey, terima kasih kumpulan ketenteraan. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, boleh bagi reaction sikit kumpulan ketenteraan ni? Bagus. Okey, kita tengoklah kamu dah ni end slide kamu Okey, tak apa. Kita tengok kepada aspek ketenteraan di mana Rasulullah SAW dalam perang pun ada etika dia. Okey, tak boleh nak membunuh orang sesuka hati. Okey, kita Rasulullah tak bagi untuk membunuh wanita, kanak-kanak, orang tua, etika peperangan. Okey, kalau boleh nak kurangkan peperangan ni supaya nak elakkan pertumpahan darah. Okey, bagaimana Rasulullah SAW mengatur strategi? Bijak mengatur strategi sebagai seorang ketua. Okey, kita nak macam mana kita nak serang musuh ni? Apa dah jadi? Okey, tak nak bagi panik semua semua pada tentera Islam pada ketika itu. Jadi ini nak menunjukkan bahawa antara kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek ketenteraan yang dapat kita tengoklah dan akhirnya tentera Islam beroleh kemenangan. Okey, alhamdulillah. Okey, next kumpulan kemasyarakatan. Silakan. Okey, Auni, Aisyah, Hidayah mana? Hidayah? Aish, Nabil? Okey. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan present tentang tajuk kepimpinan Rasulullah di Madinah dari aspek kemasyarakatan. So, saya Aisyah dan ahli kumpulan saya Damia, Auni, Hidayah, Aish dengan Nabil. Next slide. Kemasyarakatan, ukhuwah teras kesatuan umat. Kehebatan kepimpinan Rasulullah telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling membantu dan bersatu mempertahankan negara Madinah. So, masyarakat Madinah ni dia hidup harmoni, saling membantu, lepas tu bersatu mempertahankan negara Madinah. So, ini semua sebab apa? So, ini semua sebab kehebatan kepimpinan Rasulullah yang berjaya. Terbentuknya sebuah masyarakat Madinah yang baharu gabungan daripada Ansar, Muhajirin dan Yahudi. So, masyarakat Madinah ni dia dah bentuk sebuah masyarakat yang baru yang tergabung daripada gabungan Ansar, Muhajirin dan Yahudi. So, tadi dekat slide Ustazah sudah terangkan Ansar dan Muhajirin tu apa. Kalau ada yang tak tahu Ansar Muhajirin tu apa, okey. So, untuk Muhajirin tu para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk Ansar, penduduk asal Madinah yang memeluk Islam. Untuk Yahudi, saya rasa semua tahu kot. Okey. Kejayaan ini dapat dilihat melalui usaha baginda antaranya persaudaraan sesama Islam.
Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya serta berjanji untuk So Rasulullah SAW ni dia dah mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansar ni dalam satu ikatan Islam. So orang Ansar ni kan dia penduduk asal Madinah kan. So, dia akan ambil seorang Muhajirin ni jadi saudara dia. Dia orang Ansar kena janji nak tolong orang Muhajirin ni. orang Ansar memberikan pelbagai bantuan seperti tempat tinggal dan harta. Orang Ansar ni kan dah janji kan nak bantu dia. So dia nak bantu dari segi apa? Okay, dari segi tempat tinggal, harta, makan pakai dia semua lah. Jaminan keselamatan kaum bukan Islam. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah. So Rasulullah ni dia dah adakan perjanjian antara kaum Yahudi dan musyrikin. Bukan Ansar dengan Muhajirin tau. Yahudi dan musyrikin yang tinggal dekat Madinah. So diorang ni kena janji kena sama-sama jaga keselamatan dan keamanan Madinah. Hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka dijaga dan tidak diceroboh. So hak kemasyarakatan di kebajikan mereka ni dijaga dan tidak diceroboh oleh sesiapa. Next slide. Ni kita orang ada soalan. Boleh ke kita orang bagi soalan, Ustazah? Boleh. Okey. Nyatakan dua intipati perjanjian Piagam Madinah berkaitan dengan bukan Islam. So mana nak cari jawapan ni? So korang kena jangan tunjuk jawapan lagi. So ada siapa nak bagi jawapan? Senang je, jawapan ni dalam buku teks je. Ada siapa nak bagi jawapan? Bagus, Kecuali ada soalan? No, tak ada. Ada kumpulan kamu lah. Bantu rakan sekelas. Okay. Next slide, Damia. Jadi jawapan dia, 1. Kelompok Yahudi diiktiraf sebagai satu umat dan dijamin keselamatan mereka. So mesti korang tanya mana dia dapat jawapan ni. Jawapannya kat buku teks sebenarnya. Dia dekat spektrum ilmu. Okey, jawapan yang kedua. Okay, jawapan yang kedua, setiap kelompok bebas mengamalkan agama dan pegangan masing-masing. So ni dapat 2 markah je sebab kita orang kata nyatakan. Sebab kita kata nyatakan, bukan jelaskan. So kat sini dia dapat 2 markah. Tanya. Okey, bagus. Bagus. Jom. Bagi reaction. Untuk ahli kumpulan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Last sekali. Kumpulan terakhir iktibar. Okey. Kumpulan iktibar. Okay, silakan kumpulan iktibar. Okay, masa kita nak habis ni. Kamu cepatkan sikit. Tulisan Jawi. Bagus. Cantik. Okey, Zahira, Rushdina, Zulfa. Mana ada kumpulan yang lain? Okey. Okey, boleh teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan bincang tentang topik iktibar daripada kepimpinan Rasulullah SAW. Sudah sedia nak belajar? Dah. Yang lain dah sedia ke? Tadi lagi kan dah sedia? Boleh buka slide 132. Ada 2. Yang pertama, anggota keluarga dan rakyat bersama-sama untuk membudayakan ibadah dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengimani masjid dengan menyertai majlis berjemaah dan majlis
Okay, next. Masyarakatan pelihara hubungan baik dan bantu-membantu sama rata kegembira kaum dan agama. Bila orang dalam kesusahan, kita tolong semua yang kita mampu. Kedua, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan bersama kucing. Yang terakhir, menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan seperti gotong royong dan kenduri kendara. Dalam aspek politik, yang pertama berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Yang kedua, menyumbangkan idea untuk pembangunan kelab atau persatuan yang disertai. Yang terakhir, tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara. Ketenteraan yang pertama menyertai dan menggerakkan badan beruniform. Kedua, menjaga kekuatan fizikal dan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan kurikulum. Menanam sifat cinta akan negara dan peristiwa dalam patriotisme dalam diri serta sanggup berkorban demi agama dan negara. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada soalan? Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kumpulan iktibar. Okey, jadi kamu semua, tadi kita dah tengok pembentangan kawan-kawan kamu kan dari segi aspek ibadah, politik, ketenteraan, kemasyarakatan dan apa iktibar yang kita dapat ambil. Okey, iktibar dapat ambil, kita dapat contoh, mencontohi Rasulullah SAW dari segi kepimpinan Rasulullah macam mana, dari segi ibadah macam mana, politik macam mana, ketenteraan macam mana. Okey, jadi apa yang dapat saya rumuskan pada ketika ni adalah kita sebagai seorang pelajar, hendaklah mengambil tauladan, contoh tauladan daripada kepimpinan Rasulullah SAW dalam aspek kehidupan kita. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Okey, semua faham dengan kita punya pembentangan pada hari ini? Okey, kalau faham, kamu buat reaction good, saya nak tengok. Kalau ada soalan boleh tanya. Hidayah seorang je faham. Oh, Auni, Aisyah, Adibah, okey lagi? Yang lelaki, pelajar lelaki? Mana Utbah, Amza, Asfa? Okey, boleh faham kita punya tajuk pada hari ini? Boleh. Boleh? Okey, Boleh. Alhamdulillah. Okey, jadi masa kita dah nak habis tapi saya nak buat penilaian dengan kamu sekejap. Saya akan bagi link quiz kat kamu. Saya akan paste dekat chat kita buat live quiz. Kita nak tengok kefahaman kamu macam mana. Sekejap ya. Okay. Okey, saya ada paste dekat chat. Okey, dapat chat? Dapat? Tak. Tak dapat? Dapat. Dapat. Okey, so boleh join? Okey, ada Rushdina, ada Aisyah, Hadif, Kamilia. Okay, ada 9 soalan sahaja. So dalam masa 5 minit. Sebab senang je soalan ni. Nak uji kefahaman kamu sahaja. 13 lagi. Yang lain dapat masuk tak?
Okey. Okey, silakan jawab. Dalam masa 5 minit tau. Nanti Ustazah pause. Ustazah endkan quiz ni. Ramai dah yang dah siap ni. Okey. Okey, Ustazah N masa kita nak habis dah ni. Okey, tak apa, nanti kita boleh buat lagi sekali. Okey, tahniah kepada pemenang-pemenang. Damia, Nabil dan Haziq Rizki. Okey, jom kita bincang sekejap soalan. Okey, kita tengok sikit soalan. Nampak slide kan? Nampak kan? Okey, yang pertama sekali, pemerintahan kerajaan Islam yang pertama bermula dekat mana? Madinah. Dekat Madinah. Kan yang pertama sekali Rasulullah SAW dekat Madinah. Okey, ada seorang salah ni. Okey, yang kedua, zaman pemerintahan kerajaan Islam kecuali Bani Ahmadiyah. Ahmadiyah. Lain lah. Okey, yang ketiga kita bincang. Asas, ni saya terangkan mula-mula sekali. Madinah yang dibina oleh Rasulullah, apa dia? Membina masjid. Membina apa? Masjid. Okey, bagus. Okey. Rasulullah SAW mewujudkan kekuatan ukhuwah di Madinah dengan mempersaudarkan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Okey, bagus. Muhajirin dan Ansar. So, kamu dah ada pengetahuan tentang Muhajirin dan Ansar. Okey, soalan yang kelima. Rasulullah membina asas yang kuat dengan menggubal. Senang je ni. Piagam Madinah. Ya, piagam Madinah. Okey, yang keenam. Ibadah merupakan asas utama dakwah Rasulullah untuk apa? Mengikat hubungan antara Allah dengan manusia. Ya, betul. Okey. Yang ketujuh. Ni kawan kamu ada bentang tadi ni. Sakit. Apa jawapannya? Sakit.
ketika sakit. Okey. Dan soalan ke-8, Rasulullah istiqamah. Ni pun kawan-kawan bentang. Sebagai tanda apa? Bersyukur. Okey, bagus dan soalan yang terakhir, apa dia? Jaminan keselamatan kaum Mekah Islam di Madinah tidak akan dicerobohi selagi mereka Menjaga kestabilan Madinah. ya menjaga kestabilan Madinah. Tak ada peperangan dan sebagainya. Okey, faham semua tajuk kita pada hari ini? Faham. Alhamdulillah. Faham. Okey. Alhamdulillah semua. Okey, tepuk tangan untuk diri masing-masing. Okey. Alhamdulillah semua dah faham. Okey, boleh Ustazah minta buka kamera? Okey. Okey, jadi kamu pun dah buat kuis tadi, dah penilaian yang menunjukkan bahawa kamu semua fahamlah dan tercapailah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Dan Ustazah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kamu atas effort kamu menyediakan slide yang cantik dan pembentangan kepada rakan-rakan kamu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan. Bagi reaction, bagi reaction. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Alhamdulillah dan tahniah. Okey. Sebelum kita akhiri kelas kita, boleh Ustazah minta Muklis untuk bacakan doa? Baca doa Muklis. Mak saya panggil tak? Okey, Adam? Boleh baca doa? Muklis dah hilang dah. Ustazah. Kasih kafarah Ustazah. Ya, surah Al-Asr macam biasalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Mungkin mak kau dah tak panggil ke? Dah tak panggil dah.